Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 3 November bersama saya Syahira Isati Yaakob. Tajuk utama pagi ini. SOP sambutan perayaan Deepavali bakal dimuktamadkan minggu ini. Juga, kaki tangan syarikat penerbangan terkesan COVID-19 akan dibantu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Prosedur operasi standard SOP sambutan perayaan Deepavali akan dimuktamadkan minggu ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, draft pertama SOP perayaan masyarakat Hindu itu sudah dibentangkan Kementerian Perpaduan Negara Jumaat lalu. Jadi, beberapa penambahbaikan sedang kita lakukan. Pihak MKN sedang memperinci cadangan tersebut. Cadangan tersebut sebenarnya telah dibentangkan oleh Menteri Perpaduan. Datuk Halimah Sadiq dah bentangkan hari Jumaat lepas. Cuma kita kena membuat detail lagi penilaian berdasarkan pandangan daripada KKM dan juga MKN sendiri. Saya percaya dalam sehari dua hari ini kita dapat umumkan. Kita dapat selesaikan dan kita akan umumkan segera. Boleh membeli, keluar untuk membeli. Bagaimanapun katanya beberapa penambahbaikan terhadap SOP menerusi draft pertama itu sedang diperhalusi dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN. Kaki tangan syarikat penerbangan yang kehilangan pekerjaan boleh memohon bantuan menerusi sistem insurans pekerjaan SIP Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Sistem berkenaan memberikan penggantian pendapatan menerusi allowance mencari pekerjaan untuk tempoh 1 hingga 6 bulan selain akan dibantu mendapatkan pekerjaan baru melalui program penempatan pekerjaan semula. Dalam kenyataannya, Perkeso akan menyediakan latihan vokasional dan kemahiran bagi mengukuhkan kepakaran dan pengetahuan mereka yang terjejas. Kursus latihan dan kemahiran dibiayai sehingga RM4,000, manakala peserta juga akan menerima allowance sebanyak RM10 hingga RM20 sehari untuk tempoh maksimum 6 bulan. Perkeso juga akan menyalurkan bantuan kerajaan melalui inisiatif penjana membabitkan program insentif pengambilan pekerja menerusi platform My Future Jobs. Program berkenaan turut menyediakan latihan dan peningkatan kemahiran bagi meningkatkan kebolehpasaran individu yang kehilangan pekerjaan. Perkeso mengambil langkah proaktif dalam menyalurkan bantuan kepada pekerja walaupun belum mengemukakan permohonan faedah termasuk dengan melaksanakan program temu duga terbuka secara maya pada 22 dan 23 Oktober lalu. Sehingga 28 Oktober, sebanyak 90,470 kes disahkan kehilangan pekerjaan dilaporkan. Dan daripada jumlah itu sebanyak 33,341 orang berinsurans di bawah SIP kembali bekerja menerusi program yang disediakan. Sementara itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS menerusi kerjasama rentas kementerian komited untuk terus membantu dan menjadi pelengkap kepada inisiatif membantu golongan belia yang menceburi bidang keusahawanan. Menterinya, Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan berkata, kerjasama rentas kementerian menawarkan pelbagai manfaat kepada belia menerusi perancangan platform holistik bersama kementerian dan agensi terbabit bagi memberikan bimbingan dan sokongan strategik menyokong belia dalam ekosistem ekonomi pasca COVID-19. Seramai 308,668 belia yang berada dalam keusahawanan maupun berniaga telah mendapat manfaat dengan melibatkan peruntukan lebih 1.1 bilion. Suka saya maklumkan bahawa inisiatif ini tidak termasuk dengan pelbagai strategi dan langkah yang diterajui oleh kementerian dan agensi-agensi kerajaan yang lain.
Beliau berkata demikian pada sesi soal jawab Parlimen dikemukakan Ahli Parlimen Sungai Petani Datuk Johari Abdul semalam. Antara kementerian dan agensi terbabit bagi kerjasama rentas kementerian adalah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAK, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM, Kementerian Wilayah Persekutuan dan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB. Tambah Datuk Seri Rizal, program keusahawanan di pelopori KBS tetap diteruskan, antaranya kursus teknikal belia tani iaitu inisiatif TVETpreneur di Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ILKBS. Selain pelaksanaan inisiatif bisnes orang muda yang menarik minat lebih 1,443 orang belia. Seterusnya, seramai 14 panduan di penjara seberang Perai Jawi yang menunggu untuk dibebaskan dalam tempoh sebulan ini disahkan positif COVID-19. Pengarah penjara seberang Perai Zulkifli Abdul Manah berkata semua bantuan itu disahkan positif selepas menjalani ujian saringan kedua COVID-19 oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Katanya ketika ini pihak penjara menetapkan prosedur bagi setiap panduan yang menunggu untuk dibebaskan perlu menjalani ujian saringan COVID-19. Ujarnya sehingga kini penjara seberang Perai mencatatkan 270 kes positif COVID-19 dengan 3 kes aktif melibatkan pegawai penjara yang semuanya telah pulih. Penjara seberang Perai dan kawasannya termasuk kuartus kaki tangan yang melibatkan 2,110 banduan, 1,129 kaki tangan penjara dan anggota keluarga serta 32 kaki tangan kerajaan kini diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD sehingga 4 November ini. Seterusnya, projek pembinaan lebuh raya pesisiran pantai barat WCE di Selangor dijangka siap sepenuhnya pada 2024 iaitu 2 tahun lewat daripada sasaran yang ditetapkan. Exco Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Pemodenan Pertanian dan Industri Asas Tani Selangor, Izham Hashim berkata kelewatan itu susulan isu pengambilan tanah di Banting selain penjajaran baru melibatkan pakej 7 di Tanjung Karang. Sebab kelewatannya antaranya sebabnya ialah ada 2 sebab utama. Pertama ialah isu tanah yang berlaku di Seksyen 1, 2 dan 3 ini ialah lot di 1, 2, 3 ini ada beberapa kes lot tanah yang belum diselesaikan yang terpaksa mengambil masa dan sedang diproses untuk diselesaikan. Dan juga berhubung dengan jajaran baru yang berlaku di pakej 7 Pakej 7 iaitu yang di Tanjung Karang ada berlaku perubahan jajaran menyebabkan prosesnya terpaksa dilambatkan untuk mendapatkan pengambilan tanah yang berlaku di kawasan berkenaan. 2 ini telah menyumbang kepada kelewatan projek ini dan ditambah pula dengan PKP pada tahun ini. Tambah beliau, Kerajaan Negeri, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM dan Jabatan Kerja Raya JKR sentiasa memantau perjalanan pembinaan lebuh raya berkenaan bagi memastikan ia dilaksanakan mengikut sasaran ditetapkan. Berdasarkan jadual asal, jajaran WCE itu dijangka siap penghujung 2022. 4 suspek termasuk seorang wanita ditahan bagi membantu siasatan kes seorang anggota polis maut selepas dilanggar di Jalan Kangkar Tebrau, Johor Bahru awal pagi kemarin. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin PC berkata semua suspek ditahan dalam 3 serbuan berasingan sekitar Kampung Melayu Selung, Senai dan Kampung Melayu Pandan dalam operasi bermula jam 2 petang hingga 9 malam semalam. So dengan tangkapan suspek-suspek tuan dan statement-statement yang kita dapat, keterangan-keterangan yang kita dapat termasuklah daripada 2 pemandu India yang kenderaan yang sebelah lagi tu tally dengan apa yang kita ada lah. Memang dapat sesahkanlah yang memandu kenderaan ini semasa kejadian itu adalah lelaki yang berusia 29 tahun inilah. Suspek wanita berumur 27 tahun bekerja di sebuah kilang adalah penyewa kereta Myvi yang dinaiki 3 suspek lelaki ketika kejadian. Ketiga-tiga lelaki berkenaan yang berusia 24 hingga 29 tahun adalah penganggur. Peralatan menghisap dadah dalam kenderaan yang ditinggalkan suspek di tepi jalan di Kampung Melayu Pandan beberapa jam selepas kejadian turut ditemui. Semua suspek direman selama 4 hari bermula semalam hingga 5 November pagi membantu siasatan.
Baik, berani mengulangi kesalahan sama iaitu menyimpan barangan kawalan gas petroleum cecair LPG secara haram. Kegiatan itu dilakukan dua lelaki tempatan yang akhirnya dicekup dalam operasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP semalam. Sejumlah 643 tong gas LPG pelbagai jenama ditemui di sebuah stor penyimpanan dekat kawasan perindustrian di Kajang. Pemangku Timbalan Pengarah Penguatkuasa Operasi KPDN HEP Putrajaya Syamsul Nizam Khalil berkata, serbuan jam 8 pagi itu menyita barangan kawalan berjadual bernilai lebih RM57,000 ketika serbuan suspek sedang memindahkan gas berkenaan. Daripada jumlah itu, 209 tong didapati berisi, selebihnya kosong dan dipercayai untuk dipasarkan sekitar Hulu Langat. Kegiatan mereka dikesan sejak 2 bulan lalu dan serbuan berhasil atas aduan awam dan risikan yang dijalankan selama 2 minggu. Ya, kita dapati bahawa stor ini dikelilingi oleh kawasan-kawasan kilang dan jumlah LPG yang ada di dalam stor ini agak banyaklah, di mana 200 lebih tong berisi dia ya. Dan kita kesihatan awal mendapati bahawa premis ini belum lagi mendapat kelulusan daripada Jabatan Bomba lah untuk beroperasi. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 dan Seksyen 2/1 Akta Kawalan Bekalan 1991 iaitu memiliki barang kawalan dengan niat melakukan kesalahan dan menyimpan barang kawalan di premis yang bukan dilesenkan. Seorang pemilik restoran makanan Arab berasal dari Asia Barat ditahan polis dipercayai merogol dan melewat kenalan wanita yang baru dikenalinya di arah Damansara kemarin. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Nik Izani Muhammad Faisal, suspek yang berusia 31 tahun ditahan jam 10.19 pagi sebaik polis menerima aduan daripada mangsa jam 9.38 pagi. Katanya mangsa seorang wanita warga asing berusia 25 tahun bekerja sebagai operator perkhidmatan pelanggan bagi syarikat pelancongan. Mangsa mendakwa baru mengenali suspek yang juga pemilik restoran makanan Arab di tempat tinggalnya pada 28 Oktober lalu. Suspek dikatakan datang ke rumah mangsa kira-kira jam 10.30 malam 31 Oktober dengan membawa makanan dan minuman keras. Kira-kira jam 12.30 tengah malam, suspek dalam keadaan mabuk mengajak mangsa melakukan hubungan seks namun ditolak menyebabkan lelaki itu berang dan menampar muka mangsa sebelum merogolnya. ACP Nik Izani dalam satu kenyataan memaklumkan suspek turut melewat mangsa. Lelaki terbabit kini direman 7 hari sehingga 8 November ini. Model kenderaan utility sukan SUV compact Proton X50 meraih sambutan luar jangka apabila 27,400 unit sudah ditempah setakat akhir bulan lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Proton IDAR, Ruslan Abdullah berkata, jumlah tempahan model SUV kedua keluaran Proton Holdings, Berhad Proton, yang diperkenalkan secara rasmi pada 27 Oktober lalu melebihi jangkaan syarikat. Katanya sebanyak 27,400 tempahan telah diterima setakat akhir bulan lalu dan pada masa sama sejumlah 447 unit telah diserahkan kepada pembeli. Menerusi satu kenyataan semalam, Ruslan berkata pihaknya sedang berusaha untuk memastikan kenderaan berkenaan disiapkan dalam masa 3 bulan terakhir tahun ini sambil memastikan produk itu berkualiti tinggi. Proton X50 adalah kenderaan kedua yang diusahakan bersama oleh Proton dan rakan strategiknya Geely. Ia hadir dengan 4 varian ditawarkan pada harga atas jalan tanpa insurans sebanyak RM79,200 untuk varian standard, eksekutif berharga RM84,800 serta premium RM93,200. Manakala varian tertinggi flagship bermula RM103,300. Menyentuh mengenai aspek kuasa, 3 varian Proton X50 iaitu standard, eksekutif dan premium didatangkan dengan enjin 1.5 liter turbo. Manakala varian tertinggi iaitu flagship menggunakan tren kuasa 1.5 liter TGDI dan digandingkan bersama transmisi 7 kelajuan DCT. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Kembali dengan laporan antarabangsa. 2 orang termasuk seorang pengganas dan individu lain maut dalam serangan pengganas berhampiran sebuah rumah ibadat Yahudi di Vienna. Selain beberapa individu cedera, seorang anggota polis turut maut manakala seorang pengganas ditembak mati. Menurut Chancellor Austria Sebastian Kurz, serangan dilakukan beberapa suspek bersenjatakan senapang di 6 lokasi berbeza. Tembakan kedengaran sekitar jam 8 malam waktu tempatan. Presiden Masyarakat Yahudi di Vienna, Oskar Deutsch berkata, tembakan dilepaskan berhampiran rumah ibadat Yahudi di Tempel, namun belum dipastikan sama ada ia menjadi sasaran serangan. Menurut saksi, bunyi tembakan pada awalnya kedengaran seperti mercun sebelum menyedari ia adalah tembakan senjata yang dilakukan secara rambang oleh seorang penembak. Baik, kemarahan serta kegusaran orang ramai terus meningkat susulan langkah negara Eropah melaksanakan perintah berkurung dan sekatan baru bagi membendung lonjakan penularan COVID-19. Kebanyakan negara di benua itu kini terdesak mengekang lonjakan jangkitan yang telah mencatatkan lebih 279,000 angka kematian. Di Sepanyol, orang ramai mengadakan tunjuk perasaan di jalan raya. Mereka merusuh dan merosakkan harta benda awam di beberapa bandar. Negara itu menguatkuasakan perintah berkurung waktu malam. Selain hampir semua wilayah menutup sempadan sebagai usaha membataskan pergerakan. Lebih buruk apabila penunjuk perasaan bertempur dengan pasukan keselamatan. Sehingga kini pandemik berkenaan telah meragut hampir 36,000 nyawa di negara itu. Baik, Arab Saudi semalam menyambut kumpulan pertama jemaah umrah warga asing dari Pakistan dan Indonesia selepas menggantung visa ibadah itu pada Februari lalu akibat penularan COVID-19 di seluruh dunia. Menurut Kesatuan Agensi Berita Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, kumpulan berkenaan yang tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz di Jeddah. Ia disambut Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh Tahir Bentin bersama timbalannya Dr. Abdul Fattah Suliman, Masyad dan pengarah lapangan terbang itu Isam Nur. Ketibaan jemaah berkenaan merupakan fasa ketiga kebenaran menunaikan umrah serta ziarah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sudah menetapkan setiap jemaah warga asing perlu menjalani kuarantin wajib selama 3 hari di hotel tertentu sebelum dibenarkan melaksanakan ibadah umrah. Selain itu, kementerian turut menetapkan prosedur operasi standard SOP yang dipersetujui Kementerian Kesihatan Arab Saudi untuk syarikat dan perkhidmatan umrah bagi memastikan tindakan pencegahan virus COVID-19 dapat dilakukan. Berdasarkan rancangan strategik yang disusun Kerajaan Arab Saudi, fasa ketiga itu dijangka menyaksikan kemasukan 20,000 jemaah umrah, 60,000 jemaah menunaikan solat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan 19,500 pengunjung setiap hari. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan. 2 perlawanan Liga Perdana Inggeris berlangsung awal pagi tadi dan semestinya tumpuan terarah kepada pertemuan Leicester City menentang Leeds United. Kemenangan 4-1 yang dilakar skuad kendalian Brendan Rodgers itu menyaksikan Leicester kini melonjak ke kedudukan kedua Liga, hanya dipisahkan dengan perbezaan 1 mata berbanding pendahulu Liverpool. Bertandang ke Ellen Road, kelebihan awal terus memihak Leicester City menerusi gol minit kedua Harvey Barnes sebelum Yuri Telemans menjadikan kedudukan 2-0 yang kekal sehingga waktu rehat. Walaupun Leeds kembali menerusi jaringan Stoke Dallas 3 minit sebaik permainan bersambung, jaringan Jamie Vardy diikuti sepakan penalti Telemans di penghujung permainan melengkapkan kemenangan bergaya 4-1 Leicester ke atas Leeds. Kemenangan turut menyaksikan Leicester kini melonjak ke kedudukan kedua, mengumpul 15 mata selepas 7 perlawanan. Sementara itu, Fulham merakamkan kemenangan pertamanya musim ini menundukkan West Bromwich Albion dengan keputusan 2-0. Bobby Reid meletakkan Fulham di depan menerusi jaringan pada minit ke-26 dan 4 minit berselang Ola Aina menjadikan kedudukan 2-0 dengan keputusan kekal sehingga tamat permainan.
Baik, sekian buat waktu ini. Jangan keluar rumah jika tiada urusan penting dan sentiasa patuhi SOP ditetapkan. Sama-sama kita cegah penularan COVID-19. Teruskan menonton TV3. Saya Syahira Izzati Yaakob. Salam hormat dan Assalamualaikum.